Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Fikri bin Saiful Bahtiar. Hari ini saya akan membentangkan proposal projek khidmat masyarakat untuk subjek UiSMT 1012. Nama program saya ialah Klinik Bestari Usahawan ICT yang bertarikh 26 Jun hingga 27 Jun 2020. Lokasi program saya ialah di Pusat Internet Balai Raya Kampung Parit Saleros, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Latar belakang kawasan dan faktor pemilihan lokasi. Pusat Internet Balai Raya Kampung Parit Saleros terletak di Pekan Parit Raja. Parit Raja merupakan sebuah pekan kecil yang terletak di dalam kawasan perindustrian serta hanya 10 km daripada lebuh raya utara selatan. Kawasan ini dikatakan strategik kerana terletak di laluan utama penduduk dari Bandar Batu Pahat ke Bandar Air Hitam, iaitu hanya 14 km daripada Air Hitam dan 22 km daripada Bandar Batu Pahat. Faktor ini menjadi punca pembangunan yang pesat berlaku ditambah dengan kenaikan taraf jalan utama kepada 2 laluan 4 lorong, yang mana pada ketika dahulunya jalan di pekan kecil ini hanyalah menggunakan jalan tanah merah. Perubahan masa dengan peningkatan ekonomi Parit Raja pada masa kini menyebabkan bilangan penduduk yang masih aktif dengan aktiviti pertanian semakin merosot. Generasi muda kebanyakannya lebih gemar bekerja di kilang, namun masih ada golongan tua yang setia mengerjakan kebun. Namun begitu, generasi muda tidak boleh disalahkan kerana mereka memerlukan satu jaminan masa depan kerana tidak semua golongan ini mewarisi tanah pertanian daripada ibu bapa mereka. Sehingga kini, Pekan Parit Raja menjadi antara kawasan perindustrian utama di negeri Johor. Walaupun pembangunan ini kurang diberi perhatian, namun tiada siapa yang dapat menafikan kawasan ini memberi sumbangan kepada negeri Johor. Perkembangan ini memberi manfaat bukan sahaja kepada penduduk setempat dari segi peluang pekerjaan yang semakin meningkat, malah turut menjadi punca rezeki bagi penduduk yang berhijrah dan penduduk dari kawasan yang berhampiran. Dengan kata lain, kemasukan penduduk secara beramai-ramai telah membesarkan pertumbuhan ekonomi di Pekan Parit Raja. Selain itu, antara utama pembangunan yang ketara di pekan ini ialah apabila terdapatnya sebuah pusat pengajian tinggi iaitu UiTHM. Kewujudan universiti ini cukup terkesan dari segi transformasi yang melanda Pekan Parit Raja. Ianya bukan sahaja bertanggungjawab mahu masuk golongan penghijrah di dalam negara, bahkan sehingga peringkat antarabangsa apabila terdapatnya aliran kemasukan pelajar-pelajar dari luar negara seperti dari Yaman, Sudan, Nigeria, Indonesia dan negara-negara Arab. Walaupun mereka bukan bermastauti tetap di pekan ini, tetapi kemasukan mereka telah memberi impak yang signifikan dari segi permintaan terhadap sumber, kemudian sosial dan ekonomi yang semakin meningkat. Kedudukan UiTHM hanya 2 km dari Pekan Parit Raja, iaitu kampus induk dan kampus bandar pula terletak di dalam Pekan Parit Raja. Seterusnya ialah kumpulan sasaran. Saya memilih 3 golongan kumpulan sasaran, iaitu yang pertama 15 orang ibu tunggal yang mempunyai produk sendiri, yang kedua 10 orang bapa tunggal yang mempunyai produk sendiri, dan sekali yang ketiga 10 orang JKKK iaitu Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Penyataan masalah. Yang pertama, golongan ibu dan bapa tunggal mendepani masalah dalam memasarkan produk milik sendiri ke pasaran lebih luas disebabkan bidang pengetahuan yang rendah. Yang kedua, golongan ini juga diimpit dengan tiada kesedaran disebabkan tiada pendedahan ICT dilakukan di kampung tersebut. Yang ketiga, pemasaran produk hanya berfokuskan kepada jangka masa yang pendek. Yang keempat, liputan pelancongan dan sumbangan yang diperolehi rendah. Yang kelima, golongan ibu dan bapa tunggal menghadapi kesukaran bagi mendapatkan sumber iaitu modal dan bahan mentah yang lebih berkualiti dan lebih murah. Lagi sekali, pihak JKKK menghadapi kesukaran mendapatkan sumber maklumat yang lebih pantas dari pihak bertanggungjawab. Seterusnya ialah objektif program. Yang pertama, memperkasakan dan menguasai bidang e-commerce. Yang kedua, melahirkan usahawan digital sehingga peringkat global. Yang ketiga, mendedahkan golongan ibu dan bapa tunggal serta JKKK kepada inovasi dan teknologi terkini. Yang keempat, meluaskan pasaran produk milik ibu dan bapa tunggal ke serata Malaysia dan luar negara. Yang kelima, meningkatkan ekonomi serta pendapatan golongan ibu dan bapa tunggal serta dana pihak kampung iaitu pelancongan. Yang akhir sekali, melestarikan golongan ibu dan bapa tunggal yang berdaya saing dan mampu menggalas cabaran yang bakal dihadapi pada masa hadapan. Cadangan untuk pengumpulan dana program. Cadangan untuk pengumpulan dana bagi memastikan program ini dapat dijalankan ialah dengan cara mewujudkan unit kutipan derma dan menjalankan aktiviti kutipan derma mahupun sumbangan sama ada dalam kalangan peserta sendiri, para pelajar, pensyarah dan pihak-pihak yang sudi untuk menghulurkan sumbangan dan tajaan seperti dari Telekom Malaysia iaitu TM, Pusat Internet 1 Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dan sebagainya. Wang-wang yang terkumpul akan digunakan untuk membeli makanan kepada peserta dan VIP serta untuk membeli cenderamata
dan untuk menyediakan kemudahan untuk kelancaran klinik tersebut. Seterusnya ialah impak program khidmat masyarakat kepada pelajar, universiti dan masyarakat. Antara impak yang akan diperoleh oleh para pelajar, universiti dan masyarakat melalui program ini ialah: yang pertama, impak yang akan diperoleh oleh pelajar melalui program ini ialah pelajar akan lebih mengetahui akan peranan dan tanggungjawab mereka kepada masyarakat dan mempunyai pengalaman yang baik dalam menjalankan program kemasyarakatan ini, serta boleh menganjurkan lebih banyak program seperti ini di masa akan datang. Bagi universiti pula, aktiviti seumpama ini dapat meningkatkan lagi nama Universiti Teknologi Malaysia, bukan sahaja sebagai sebuah universiti yang berjaya melahirkan pelajar-pelajar yang berpendidikan tinggi, malah dapat melahirkan pelajar-pelajar mempunyai nilai-nilai murni dan mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap masyarakat walaupun selepas tamat pengajian. Akhir sekali, program ini akan menjadikan masyarakat lebih mahir dalam penggunaan ICT, terutamanya dalam menjadikan ICT sebagai medium untuk memulakan sebarang perniagaan. Pada masa kini, zaman semakin moden dan setiap masyarakat mempunyai rangkaian internet. Oleh itu, penyampaian maklumat lebih cepat untuk disampaikan kepada orang luar dan ianya sangat berfaedah dan lebih banyak terutamanya kepada golongan sasaran ini. Seterusnya adalah cadangan tentatif program. Program hari pertama iaitu 26 Jun 2020 pada hari Jumaat. Pelajar bergerak dari Universiti Teknologi Malaysia ke Pusat Internet Balai Raya Kampung Parit Saleh Rospai Raja Batu Pahat. Kemudian pendaftaran peserta dan sarapan pagi kepada peserta. Seterusnya ketibaan VVIP dan majlis peresmian klinik Bestari Usahawan ICT. Seterusnya slot pertama iaitu bapa tunggal, memberi pendedahan ICT dan pembelajaran e-commerce. Seterusnya rehat, solat dan makan tengah hari, dan sambung pula untuk slot kedua kepada JKKK, iaitu teknik mendapatkan bantuan dengan mudah serta liputan dan pengenalan terhadap pelancongan digital. Kemudian untuk slot ketiga, bapa tunggal dan JKKK memberi pendedahan maklumat dari TM, SME Corp dan KKMM. Kemudian solat dan minum petang hari sekali pada pukul 6. Klinik hari pertama tamat. Pelajar akan mengemas dan membersihkan kawasan program dan berangkat pulang ke Universiti Teknologi Malaysia dan bersurai. Seterusnya, program hari kedua pada 27 Jun 2020 pada hari Sabtu. Pelajar bergerak dari Universiti Teknologi Malaysia ke Pusat dan Internet Balai Raya Kampung Parit Saleh Rospai Raja Batu Pahat. Dimulakan dengan aktiviti pendaftaran dan sarapan pagi kepada peserta. Kemudian ucapan alu-aluan daripada KPWKM, pengenalan daripada SME Corp. Seterusnya slot pertama iaitu ibu tunggal, pengenalan dan pembelajaran e-commerce dan asas ICT. Kemudian rehat, solat dan makan tengah hari. Pada slot kedua pula iaitu untuk ibu tunggal, aktiviti berkumpulan bersama MC dan Pusat Internet Malaysia. Untuk slot ketiga pula bersama KPDN HEP dan ketibaan VVIP. Seterusnya perasmian majlis penutupan dan pemberian cenderamata. Dan akhir sekali klinik tamat. Pelajar dan peserta diberi minum petang dan memulakan aktiviti mengemas dan membersihkan kawasan program dan berangkat pulang ke Universiti Teknologi Malaysia dan bersurai. Seterusnya, kos pembelanjaan untuk 2 hari klinik program tersebut. Pertama, sarapan peserta hari pertama sebanyak 175, makan tengah hari peserta sebanyak 335, minum petang peserta sebanyak 175, makanan untuk VVIP sebanyak 147, modul dan alatan tulis sebanyak 175 dan cenderamata dan hamper sebanyak 210. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM1,232. Lagi sekali, penaja bersama untuk melakukan program ini ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM, KPWKM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Pusat Internet 1 Malaysia dan Telekom Malaysia TM. Sekian saja pembentangan proposal projek khidmat masyarakat daripada saya. Sekian, terima kasih.